yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita di dalam NGO ataupun pemuda bersamamu ini mengajak tuan-tuan pada hari ini untuk sama-sama kita memberi wang perhatian kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar kita, dan juga insya-Allah kita ada sediakan di hadapan tuan-tuan tamu-tamu bagi kita mengutip dana pemuda bersamamu. Jadi sebelum kita memulakan dan saya serahkan mic ini kepada Al-Fadhil Ustaz, marilah sama-sama mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya tanpa melengahkan masa mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar untuk memberikan tazkirah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan pengurusi majlis kita pada petang ini yang baru tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau Haji Wan Ahmad Bukit Catak Dungung, para imam, para bilal sekalian yang bersusah payah menghimpunkan kita pada petang ini, hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita diizinkan Allah berada di dalam majlis yang baik, dalam bulan yang baik pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia sampai kepada akhirat. Jadi slot kita pada petang ini ialah ceramah iftar. Ya, ini kita tazkirah dulu sebelum sama-sama iftar berbuka puasa nanti. Jadi saya akan tazkirah dulu lebih kurang 20 minit dan selebihnya 1 jam untuk menjawab soalan, kerana soalan ada lebih kurang 40 soalan atas meja saya ni, cukup untuk 1 jam. Dan sebelum itu kita tazkirah 20 minit tentang puasa. Kita akan berhenti pukul 7.19. Sini pukul apa buka? 20. Kita insya-Allah berhenti 7.19 dan kita berbuka dengan kurma dulu. Kita makan kurma. Lepas makan kurma kita solat maghrib berjemaah dulu. Lepas solat barulah makan nasi. Baik. Saya suka nak tazkirah tentang sebuah hadis yang kalau kita silap faham tentang hadis ini, jadilah ibadat kita rosak, iaitu beribadat puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu atau kama qala rawahu Abu Daud. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu mendengar akan azan pada waktu subuh sedangkan tangannya masih memegang gelas minuman, maka janganlah letak gelas itu sehinggalah dia minum habis daripadanya. Hadis ini riwayat Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud. Baik. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita orang Bukit Catak, faham hadis ini insya-Allah, jadi sempurnalah amal kita. Nabi pernah pesan yang selalu kita dengar, taraktu fikum amraini. Aku tinggal kamu 2 benda lepas aku tak ada nanti. Lan tadillu, kamu tak akan sesat.
ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan dua benda ni. Apa dia tu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyih, iaitu Quran dan hadis. Dua benda ni siapa pegang tak akan sesat dulu, kini, selamanya. Tapi jangan kita salah faham, bukan kita sendiri yang huraikan. Nah, Quran dan hadis siapa ikut tak akan sesat, tapi bukan kita sendiri tafsir. Orang yang pandai tafsir kita ikut. Jadilah apa yang sampai kepada zaman kita ini, 4 perkara sumber Islam: ijma', Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maknanya mengikutlah Quran dan hadis, tapi dengan penjelasan daripada alim ulama, bukan sendiri faham. Kalau sendiri faham, kita akan salah. Tidak ada perkataan yang paling mulia dan paling betul melainkan Al-Quran. Quran dah perkataan paling betul di dalam alam ini. Sekalipun Quran ini perkataan yang paling betul, tidak ada ayat atau kalimah yang tak betul. Kalau kita tafsir sendiri, sesat. Nampak? Ini berpandukan pada sebuah hadis, man fassaral Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa tafsir Quran tidak ada ilmu, sedialah tempat duduk di dalam api neraka. Maknanya kalau jahil tafsir Quran masuk neraka, apatah lagi lain daripada Quran. Jadi fahamlah kita, Al-Quran kalam yang paling benar, hadis kalam yang paling benar, tetapi mendaklah dengan penjelasan orang-orang yang alim. Alhamdulillah, agama kita bangun ni, dah zaman abad kita ni, sudah terdahulu ulama-ulama masing-masing membantu menjelaskan agama bagi kita. Dan ulama tafsir menjelaskan ayat-ayat berkenaan tafsir. Ulama fiqh menjelaskan ayat tentang hukum fiqh. Nah, ulama tajwid menjelaskan hukum-hukum tajwid sampai habis. Macam-macam ulama, macam-macam fan jenis ilmu, semuanya bergabung memberi penjelasan kepada kita umat apakah maksud ayat Quran dan hadis. Baik, hadis petang ini yang sangat kontroversi. Nabi kata apabila kamu mendengar azan. Azan di sini azan subuh. Okey? Apabila salah seorang kamu mendengar azan. Wal ina'u fi ala yadihi. Sedangkan tangan dia itu masih minum air. Maksud hadis ini, barang siapa yang sedang minum air pada waktu sahur. Okey. Siapa yang sedang minum air pada waktu sahur, tiba-tiba sami'a an-nida, dia mendengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tangan dia duk pegang air lagi. Fala yadahu, bila dengar azan, jangan letak gelas. Apa makna jangan letak? Terus minum. Minum lagi. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampailah dia puas, atau sampai hilang dahaganya, atau sampai habis air dalam dalam gelas, barulah berhenti. Faham lagi? Jalu ramailah dia ni orang salah faham. Bila orang azan subuh, dia minum lagi. Nampak tak? Dia azan subuh, dia minum lagi lah ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar dah hadis. Buat. Batal habis puasa. Nampak lagi? Tak. Dalam hadis kata minum lagi. Ulama kata batal puasa. Faham? Jadi tanakub di sini perlawanan, nampak tak? Hadis mengatakan tak batal. Walaupun azan dah. Ulama 4 mazhab kata batal. Faham lagi? Tu tanakub dia panggil. Perlawanan hukum tindih. Jadi belaga hukum. Hak mana saya nak ikut? Dulu itu jadi viral isu. Nabi kata kanan, kita ulama kata kiri, kita ikut kiri. Nampak? Habis jadi pening orang. Dah warna gitu. Sebab tu kena mengaji.
kena mengaji. Nah, kita beli spare part original, kita pakai kereta Volkswagen Golf R. Nampak? Nah, original tak ada kalau Proton tak masuk, piupang dia. Kena order dari Jerman. Betul tak? Kita order lah daripada Volkswagen Jerman. 1,800 piupang. Siapa di Bukit Catok, kita pasang diri dah suruh pamen. Jadi ya. Punah jahanam. Faham tak? Begitulah ayat Quran. Tak? Ayat Quran tu setiap surah benar belaka. Kita tafsir sendiri dah ambil dari tok guru. Punah rana. Walaupun original. Faham? Itu maksudnya. Walaupun spare part original, jangan pandai-pandai pasang diri. Tak? Rosak kereta kita. Nah, walau barang ori sekalipun, kena pomeng dia. Pomeng-pomeng hok pasang Proton bawah koknya tu dah. Rau. Faham? Hok jenis pomeng wak segeng sungguh, hok ngaji wak segeng. Baru boleh pasang. Faham lagi? Jadi, kenapa kita ikut hadis ni batal puasa kita? Wajib kena ikut ulama kata batal. Dalam hadis kata kena minum air lagi. Sekejap lagi kita akan faham sikit lagi. Nah, baik. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Faham makna puasa tu? Puasa artinya kita tahan tak makan, tak minum dari start waktu subuh sampai garis. Faham? Maknanya kalau kita makan sahur subuh tak lagi? Tak lagi. Faham? Kita makan sahur, kita minum sahur, tiba-tiba subuh. Kalau dah subuh dah, boleh tak makan lagi? Tak boleh dah. Faham lagi? Dah tadi guana pula. Nabi kata kalau mu tengah makan, kalau mu tengah minum, lepas tu dengar orang azan, makan lagi. Jangan letak cawang, jangan letak pinggang. Kalau pinggang, pingganglah. Kalau gelas, gelaslah. Mana makan lagi, minum lagi. Hatta yakdiya hajatahu minhu, sampai kenyang baru letak. Nampak? Petang ni boleh kuah dah kita. Boleh ilmu dah setakat. Okay. Rupa-rupanya tak. Tapi ramai dah ni ustaz-ustaz apa ni? Minum ketung. Faham? Dia jumpa hadis, dia tak ngaji dengan ulama. Dia ambil hadis, dia baca dalam Facebook. Dia ambil hadis, dia baca dalam TikTok. Dia ambil hadis, dia kupas dalam Instagram. Sudah kerja dah lah. Lengah ulama-ulama buat kitab-kitab hadis besar-besar supaya kita faham. Kita pergi pandai-pandai terjemah sendiri. Sudah dah lah. Faham? 2-3 orang dah kita tengok dalam TikTok, dia ngajar. Kalau kita tengah makan sahur, kita tengah minum sahur, dengar orang azan subuh, boleh minum lagi sampai habis bang. Nampak? Ramai mana ikut? Batal belaka puasanya. Sebab apa kena ikut ulama? Dengar dah ni? Faham baik. Kerana yang sebenarnya dalam hadis tadi ialah kalau kamu dengar azan, bukan azan subuh. Faham lagi? Bukan azan subuh, azan sahur. Faham tak? Kita bang bodoh. Tak, kira bang kita terjemah azan subuh. Faham? Makan lagi pun rana habis puasa sebulan. Mu wajib kena qada mula. Azan yang Nabi kata ni, faham lagi? Iza sami'a ahadukumun nida, bila kamu seorang kamu mendengar azan pada waktu subuh, bukan azan subuh. Dah azan dia, azan sahur. Di negeri Arab, dia subuh 2 kali azan. Nah, 2 kali azan. Azan pertama ialah tengah jam sebelum subuh. Bapa dia azan awal? Azan pertama supaya orang bangun makan sahur. Faham? Bila azan subuh? Setelah setengah jam pas azan pertama, baru azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Azan macam biasa saja. Nah, ni yang panggil azan 2 kali pada waktu subuh. Yang jadi bahan bodohnya sebab kita dah amal azan 2 kali. Kita dah amal azan sekali saja. Subuh baru azan sekali. Faham? Di tanah Arab azan 2 kali. Sekali gerak orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang pun bangun. Tak bangun lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar,
bangun lah biasanya orang. Tak. Azan itu bangun, makan sahur. Nampak? Siapa yang azan pertama pada zaman Nabi? Bilal ibn Rabah. Dia kalau bulan Ramadan, dia menjadi juru azan pada azan subuh yang pertama. Azan subuh siapa bang? Azan subuh tu namanya sahabat Ibnu Ummi Maktum. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum atau kama qala rawahul Bukhari. Tengok. Bau kemah dua hadis pakar. Mu bahang sehadis pun nak habis puasa. Hadis yang tadi saya baca begini. Nabi kata inna bilalan, sesungguhnya Bilal ibnu Rabah, hak kulit hitam, hamba abdi hak jadi Bilal Nabi. Faham tak lagi? Muazzin Rasulullah yang pertama Bilal ibnu Rabah. Nabi kata sesungguhnya Bilal, dia azan itu masih waktu malam, dak subuh lagi. Orang bangun sahur. Inna Bilal yunadi bilailin. Bilal ibnu Rabah, dia akan azan pada waktu malam 30 minit sebelum subuh untuk makan sahur. Kalau bila azan, fakulu washrabu, makan lagi, minum lagi, boleh makan lagi, boleh minum lagi. Dah bila dah boleh minum? Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Sampailah melaungkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum, haram makan, haram minum. Sudah masuk waktu subuh. Kita di Malaysia, bahan hadis lain, bila bang hak pertama, terus kita makan. Sedangkan kita, bang sutir je pada waktu subuh. Menunjukkan masuk waktu subuh. Batal tak puasa? Batal. Sebab tu dalam kitab fiqh Pak Mazhab, nasi ada separuh di dalam mulut, orang azan, kena kehek tu. Dia tu dak ke haram ke kehek makanan dalam mulut? Dia main buah tu. Dengar baik-baik. Kehek makanan dalam mulut, tak ada ulama kata haram, makruh, membazir. Tapi telang haram, merosakkan puasa. Hak mana besar? Makan haram, kehek makruh. Hak mana nak buat? Kehek. Membazir harta ni gini, nak khabar orang dengung. Membazir harta, kalau harta kita sendiri kita bazir, makruh. Kalau harta orang, haram. Mu ambil wuduk di rumah 4 kali basuh muka. Kabi ni kalau ambil wuduk 3. Kanan Nabi SAW iza tawadda'a salasa. Nabi kalau ambil wuduk 3 kali ya. Kita ambil wuduk di rumah 4 kali. Makruh ulama kata. Tapi ambil wuduk 4 kali di surga, haram. Faham lagi? 4 kali ambil wuduk di surga, haram. 4 kali ambil wuduk di rumah orang, haram. Kadang-kadang kita lalu ke rumah orang. Cik Yang, tupang kau paikmu aku nak ambil wuduk. Sila lah, ambil lah. Tak boleh lebih dari 3 kali. Haram, kerana air orang. Membazir harta kita, makruh. Membazir harta yang orang bayar, haram. Harta wakaf, harta surat, harta wakaf, harta masjid, harta sabit, orang lain bayar, membazir, hukumnya haram. Jadi kalau dalam mulut sekalipun kata ulama mazhab Pak, kalau orang bang kena kehek. Kita bahan hok-hok dalam TikTok. Lagi orang bang dah habis boleh makan ni. Sutung 2 ekor masuk dalam mulut, sutung torok. Faham? Nak kejar ke orang bang. Hayya 'alal falah. Faham? Mazhab ayuh ping. Mana orang bang makan lagi. Itulah sia-sia saja puasanya, punah rana habis, wajib kena qada walaupun dia buat gitu 40 tahun dah. Jadi rasanya fahamlah sedikit daripada tazkirah tadi. Dengar baik. 2 kali azan kalau kita duduk di negara kita, jalan di Iraq, di Syria, di Lebanon, di Jordan, di Palestin, di Mesir, di Khartoum, di Somalia, sampai Eritrea, sampai apa benda ni, Republik Chad, Algeria, Tunisia, Morocco. Biasanya 2 kali bang pada bulan Ramadan. Bang yang pertama itulah Nabi kata
Fakulu washrabu, makan lagi, boleh minum lagi, hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, sampai azan yang kedua, wala ta'kulu wala tashrab, jangan lagi kamu makan, jangan lagi kamu minum. Wallahu a'lam. Insyaallah kita pergi kepada soal jawab pula. Soalan yang ada di depan saya ada lebih kurang 40 soalan atau lebih sedikit. Diucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Macam mana solat jamak takdim pada hari Jumaat, waktu solat Jumaat, niat solat jamak takdim masa solat Jumaat atau solat Jumaat macam biasa, lepas tu baru solat Asar jamak takdim. Mohon penjelasan. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, kita hari Jumaat musafir nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi beli baju raya. Okey? Kita pun keluarlah musafir. Okey, daripada Dungong. Siapa di RNR Kija nak solat Jumaat. Okey? Kita nak jamak, nak solat Jumaat, kita keluar di Kija nak sembahyang Jumaat, kita nak jamak dengan Asar. Hukumnya boleh. Tapi jamak takdim saja. Jamak takhir tak boleh. Okey? Maknanya sembahyang Jumaat dalam masjid berserta dengan jemaah, habis imam salam, tak payah berzikir, terus bangun solat Asar. Okey? Cara berniat dia masa sembahyang Jumaat, niat gini. Allah, aku sembahyang fardu Jumaat, jamak takdim dengan Asar. Faham? Allah, aku sembahyang fardu Jumaat, jamak takdim dengan Asar, makmum kata gitu. Akbar. Sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun sembahyang Asar. Niat lagu mana? Allah, aku sembahyang fardu Asar jamak takdim dengan Jumaat 2 rakaat. Ulang sekali lagi, aku sembahyang fardu Asar jamak takdim dengan Jumaat 2 rakaat. Okey? Lepas tu beres. Teruskan perjalanan, nanti sampai orang Asar sekarang, tak payah sembahyang Asar dah. Faham? Syaratnya mesti kena buat jamak takdim. Faham? Dan niat masa Jumaat, aku sembahyang fardu Jumaat jamak takdim dengan Asar, sah. Bila sembahyang Asar pula, aku sembahyang fardu Asar jamak takdim dengan Jumaat 2 rakaat. Okey? Jangan buat jamak takhir. Masa Jumaat di jalan straight, dia sembahyang Jumaat dalam waktu Asar, seorang diri di Temelloh. Bawa dengan tokak-tokak waktu bila kereta. Baca khutbah. Dan kiranya buat bengong dia seorang. Tak boleh. Faham? Mesti sembahyang Jumaat beramai-ramai, ikut sembahyang Jumaat yang ada di masjid. Lepas tu mau sembahyang Asar, jangan tunggu imam berzikir. Faham? Kerana wajib muwalat berturut-turut dengan segera. Soalan seterusnya. Kita baca tayat akhir boleh tak? Macam tayat awal. Untuk salat qada, kita salat sunat. Baik. Dia nak baca tayat akhir macam tayat awal. Apa bezanya? Tak ada beza. Super saja. Faham? Tayat awal dengan tayat akhir sama saja. Kerana tu, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, boleh salam dah. Kalau nak salam lah. Cuma sunat abaat kita tambah wa ala ali sayyidina Muhammad, tambah kata sayyidina wa ala ali Muhammad. Faham lagi? Sudah cukup. Cuma afdal kalau tayat akhir kita kata selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dah wajib. Sunat dalam tayat akhir. Jadi kalau kita nak baca tayat akhir macam tayat awal, boleh. Tapi gini, paling kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey? Soalan seterusnya. Ramai duduk depan. Kalau ada orang kata kalau orang buat tarawih 8 rakaat tanpa tunggu imam selesai witir, kita tak dapat pahala tarawih.
cuma dapat pahala qiyam saja. Betul atau tidak? Betul juga. Apa? Kerana ada percanggahan pandangan fuqaha di situ. Ada ahli fiqh kata kalau kita nak semayang tarawih kena semayang 20 rakaat. Kalau buat 8 rakaat jadi qiyamul lail. Ada berpandangan begitu. Walaupun demikian, ada juga yang berpandangan walaupun 8 rakaat juga dikira tarawih. Nah, kerana sekurang-kurang satu tarawih 4 rakaat. Faham? Satu tarawih dia panggil 4 rakaat. 4 rakaat tarawih tak boleh buat 4 kali 4 rakaat satu salam. Kena buat 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Siapa yang sudah buat 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam dipanggil satu tarawih. Dia buat lagi 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 tarawih. Orang yang buat tarawih 8 rakaat dia telah menunaikan 2 tarawih. Faham lagi? Jadi sekurang-kurang tarawih 4 rakaat. Dinamakan tarawih. Cuma nisbah bilangan yang diperselisihkan ulama. Baik, petang ni jelas. Berapa rakaat tarawih? Tidak ada ijma' rakaat tarawih. Faham? Maknanya ulama berbagai pendapat. Okey? Bila berbagai pendapat, terpulang bagi kita mana kita nak ikut. Semuanya ulama. Yang tak boleh ikut netizen. Tu tak boleh ikut. Kerana ada hak tu, ada hak salah. Betul tak? Jadi pendapat yang pertama 20 rakaat. Ini pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Okey, 20 rakaat. Ini sebut dalam kitab Fiqh Muqarran. Antaranya kitab Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaili. Antaranya kitab Majmu' Imam Nawawi, syarah kitab Muhazzab. Antaranya lagi kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, fiqh 4 mazhab, Syekh Abdul Rahman Al-Jazair. Okey, menyebut pendapat pertama 20 rakaat, pendapat jumhur majoriti ulama. Pendapat yang kedua 36 rakaat, iaitu orang-orang yang duduk di Madinah di sisi mazhab Maliki. Faham? Sisi mazhab Imam Maliki, penduduk Madinah sunat buat 36 rakaat. Faham lagi? Ini pandangan ulama dalam kitab fiqh. Kita tak buatlah kita duduk Bukit Jatok ni tak. 36. Faham lagi? 36 untuk umat Islam yang duduk di Madinah di sisi Imam Maliki. Faham? Dan pendapat yang ketiga 8 rakaat. Ini pendapat sebahagian ulama hadis. Jelas lagi? Okey, pendapat jumhur 20 rakaat. Pendapat mazhab Maliki untuk penduduk Madinah 36 rakaat. Pendapat sebahagian ahli hadis 8 rakaat. Mana-mana yang mu nak ikut silakan. Tak, cuma pandangan ulama siapa yang nak buat 8 rakaat sebaiknya dipanjangkan bacaan supaya dapat lebih banyak pahala memandangkan orang lain melakukan 20 rakaat. Faham lagi? Tu kaedah. Balah rakaat. Dah habis-habis daripada kita dulu itu 90-an. Sampai bulan Ramadannya balah rakaat, balah penuh, balah apa. Benda sesat dah. Nak banyak, kita nak banyak 20. Nak sikit tapi nak dapat afdal buat panjang 8 rakaat. Faham? Dak buat langsung pun dak berdosa. Faham? Yang lebih besar sunat rawatib besar lagi. Sunat witir besar pada tarawih. Soalan seterusnya, bolehkah terang hukum baca Rabbil Fili Wali Walidayya selepas baca Fatihah sebelum amin? Ada ustaz khabar tak payah baca sedangkan benda itu molek. Ni benda khilafiyah kau. Dengar baik-baik orang dengung. Faham? Sebahagian ulama fiqh menyebut dalam kitab mereka, bila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum kata amin sunat kata Rabbil firli. Faham lagi? Baru kata amin. Faham? Ini disebut oleh sebahagian ulama, bukan semua. Tidak semua ulama sebut. Faham? Sebahagian ulama saja sebut dalam kitab mereka.
Antara yang sebut Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Minhaj. Antara lagi Syekh Muhammad Ramli dalam kitab Nihayah Syarah Minhaj. Faham? Okey? Disebut. Nampak? Maknanya kalau kita nak amal, kita kata gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi pilih. Amin. Rabbi pilih tu perlahan. Faham? Siapa yang nak kata, silakan. Boleh kata. Okey? Boleh. Dan siapa yang tak nak kata, dia nak baca macam biasa, waladdallin, amin, tak kata Rabbi pilih, silakan. Dah mana betul? Dua-dua betul. Faham lagi? Dua-dua betul. Yang tak baca pun betul, yang kata pun betul. Kenapa beza begitu? Yang tak kata kerana mereka tidak beramalkan dengan hadis yang suruh kata. Yang kata Rabbi pilih sebelum amin kerana mereka ikut hadis yang suruh kata. Dan kenapa tak sepakat ikut? Hadis itu tidak kuat. Jelas lagi. Bila hadis tidak kuat, akan terjadilah sebagian ulama tak jadikan alasan, tak amalkan. Sebagian ulama amalkan. Faham? Jadi orang dungu nak kata Rabbi pilih ke? Betul. Tak mau kata pun betul. Dua-dua ulama fiqh besar belaka. Faham lagi? Balah bodoh. Dia gitu. Soalan seterusnya, adakah boleh anak bayar zakat fitrah mak ayah? Kasih no ke mak ayah. Hebat ni. Dia boleh nak bayar zakat mak dia. Kalau kita salah dengar lah. Ya sebenarnya dah hebat. 7 ya je. Faham tak lagi? Orang kafir piti ke mak dia 1000 sebulan. Betul tak? Ni 8 riyal setahun. Dah hebat mana? Tak? Orang hebat lagi, dia tanggung habis makan minum mak dia. Pakaian dia, beg tangan mak dia, selipar ayah dia, baju ayah habis dia tanggung. Tu baru hebat. Ni suhu apa? 7 riyal tahun bayar. Nampak? Aku boleh bayar. Baik, boleh ke tak? Ayah kita ada lagi, anak nak tolong bayar. Tak boleh. Jangan mandar-mandar. Bagus tukang tanya ni. Okey, orang yang ada kesenangan, orang yang wajib bayar sendiri, tak boleh orang lain tolong bayar. Melainkan minta izin. Mak ayah kita nak minta izin nak belanja mak zakat 3 kali tahun ni. Mak dengan ayah dia kata okey, saya izinkan. Sok. Jelas lagi ya. Minta izin. Suami wajib bayar fitrah isteri ke isteri wajib bayar fitrah suami? Suami tak. Maka bila isteri kita wajib bayar fitrah isteri, tak wajib minta izin dia. Tapi isteri tak wajib bayar zakat suami. Isteri nak tolong bayar pandai-pandai, tidak sah. Isteri kena minta izin suami, bang, saya nak bayar zakat terah abang tahun ni. Nak guna duit saya sekali. Boleh tak bang? Boleh. Sah. Bini orang kerja dengan kita majikan. Tokek lah majikan. Ada 2-3 orang kau puan bini orang kerja dengan kita. Dia jadikan ni kita tokek, faham tak? Kontraktor ke, jabat somel ke apa, faham? Adalah bini orang kerja dengan kita. Kita suka sangat ni rajin kerja. Kita pergi pandai-pandai bayar zakat terah bini orang. Tak sah. Kena minta izin dengan laki dia. Faham baik? Faham lagi? Anak jiran ni baik ingat dengan kita. Kita kenang sungguh anak jiran orang. Hormat kita, tegur lokma kita tak? Jadi kita pun bayar zakat terus pergi bayar attack hak anak jiran. Tidak sah. Kenapa? Hak wajib ayah dia. Mu kena minta izin dengan ayah dia. Jelas tak lagi? Faham? Beres. Sama macam kita nak qada puasa ayah orang. Faham? Ayah orang mati, ada hutang puasa kita rapat dengan ayah dia, kita bayar, tak sah. Kita qada, tak sah. Sebab apa? Dia ada anak, wajib minta izin dengan anak dia. Jelas? Beres. Duduk dalam masjid kaki hadap kiblat, salah atau tidak? Tidak salah. Dalam kata haram, kaki hala ke Quran. Haram. Sebab apa hala kiblat tidak salah?
kata ulama, hanya hala ke Kaabah saja dilarang. Kita duduk dalam Masjidil Haram, depan kaki kita Kaabah, dilarang melunjuk pada Kaabah kerana memuliakan rumah Allah. Tapi kalau dalam masjid, tidak salah. Bila tak salah? Ketika tak ada orang. Ketika orang ramai nak sembahyang, nak dengar, nak kuliah, mau berunjuk, Nabi larang. Kenapa? Tempat mu duduk, orang tak boleh duduk. Tempat mu berunjuk. Faham lagi? Tapi bukan salah sebab berunjuk hari kiblat. Sebab tu orang yang sakit, mak kita sakit di rumah, tak boleh nak gerak dah, duduk tika dah. Sunat kita hadap kaki dia ke kiblat, kepala letak lapik batal 2 otik. Kalau kata kiblat gini, berunjuk kaki ke kiblat, kepala tinggi gini. Senang nak semayang, Allahu Akbar, kaki kiblat dah. Menunjukkan tidak dilarang kaki hala ke kiblat. Faham? Tapi Quran ada depan kita, kaki ke buat straight Quran haram. Mereka Quran tu jauh. Quran ada di nu, Sungai Buaya. Baru tak salah kita berunjuk sini. Dah. Bolehkah kita jadikan ibadah bahan ketawa? Contoh berlakon tak puasa. Dia buat dalam klip, video boh dalam YouTube, TikTok, orang tak puasa. Takat tak puasa. Lepas tu gelak lah. Baik. Dengar baik-baik. Sebenarnya asal semuanya boleh. Yang bukan ibadah, semua boleh dulu. Melainkan ada larangan. Kaedah kita pakai al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta ja'ad dalilu ala khilafihi. Semua perkara-perkara asalnya boleh dulu sampai ada dalil yang melarang, baru tak boleh. Jadi berlakon tak puasa, bubuh dalam TikTok, kemudian orang suka, boleh. Ada syarat tak? Ada 2 syarat. Mu nak berlakon bab tak puasa, tangkap sebab tak semayang, boleh. Yang pertama, niat berdakwah kepada masyarakat. Yang kedua, cara kamu lakonkan itu tidak ada yang salah pada syarak. Kalau ada pendedahan aurat, persentuhan laki-laki dan perempuan, atau memalukan hukum syarak, menghina alim ulama, tak boleh. Jadi dia buat dalam konten itu, orang yang tak puasa nusuk dalam rumah, nak dia pun buka tengok duk makan. Tak puasa. Tak baik bini-bini. Dakwah itu sampai kepada orang, tidak ada buka aurat dan sebagainya, boleh. Tapi kalau saja-saja nak jadi bahan ketawakan hukum syarak, hukumnya haram. Jadi dalam kes ini boleh dengan berhati-hati, bukan sebarang suka hati kita. Soalan seterusnya, saya sakit tapi tidak darurat, pergi hospital, doktor nasi puang pegang tangan saya. Apakah hukum ketika itu dari saya laki-laki yang lemah batin? Ni orang lemah jangan dia tanya. Dia kata ni dia pergi hospital, bukanlah sakit nak mati, sakit-sakit biasa je. Messi pegang tangan. Dengar baik-baik. Asalnya laki-laki haram sentuh perempuan yang bukan mahram. Perempuan haram sentuh laki-laki bukan mahram. Sama ada mu doktor pakar bedah, pakar biu, Messi, tak ada peduli. Tok bomak, tok mudik, tok guru, habib, ulama, tak boleh. Itu hukum asal, tak boleh sentuh. Faham? Yang boleh sentuh laki-laki perempuan mahram. Kita sentuh mak, kita sentuh mak dara, sentuh cucu, sentuh menatu, sentuh mertua, itu mahram, boleh. Okey? Jadi kalau Messi pergi pegang tanganmu, haram. Sudah terjawab. Yang boleh sentuh laki-laki dengan perempuan tidak berlapik ialah ketika merawat. Itu pun dalam keadaan tak boleh pakai sarung tangan. Kalau boleh pakai sarung tangan tapi malah nak pakai, pergi pegang, haram. Itu kaedah dia. Ada kadang-kadang tak boleh pegang pakai sarung tangan, kena gunakan tangan kerana nak cek betul-betul luka dan sebagainya. Kadang ketika itu baru dipanggil darurah. Bila darurah, dimaafkan. Ad-darurah tubihul mahzurah. Dalam keadaan Messi atau doktor tidak lagi boleh membuat pilihan, terpaksa pegang, terpaksa tengok aurat pesakit, tak ada pilihan, itu baru darurah.
Ad-darurah tubihul mahzurah. Bila darurah mengharuskan benda yang asalnya dilarang. Faham? Contoh Tok Mudin. Tok Mudin kerja benda. Dia jawab orang dengung kalau bandar. Budak-budak, Tok Mudin kerja benda. Sunat. Dia kerak telinga ke kerak benda? Kerak hidung. Dah. Dia kerak benda. Angry Bird. Betul. Tu kerja Tok Mudin. Faham? Tidak kerak pokok, tidak kerak besi, tidak kerak kayu. Kerak Angry Bird. Okey. Tok Mudin ni boleh tak tengok Angry Bird orang? Tak boleh. Haram. Mana boleh? Dia pergi surai, pergi selok kain Tok Siok. Kau. Dia tahu mana orang itu? Saya Tok Mudin. Haram. Dah bila Tok Mudin boleh tengok Angry Bird orang? Masa nak sunat. Faham lagi? Masa tak sunat boleh tengok tak? Tak boleh. Faham? Messi gitu kau. Masa perlu. Kalau tak pegang tak boleh. Kenapa nak masuk jarum ni? Pakai sarung tangan jadi lain. Tak tahu mana aurat, mana saraf. Faham? Kena buang sarung tangan, kena tekan aurat, baru boleh masuk jarum. Maaf. Itu panggil darurah. Faham? Tok Mudin bila boleh tengok? Masa nak sunat je. Jadi kalau tak tengok, nak potong pun ni. Jadi kena tengok. Padahal tengok aurat orang haram. Tapi nak sunat, perintah agama, boleh tengok. Tubihul mahzurah. Dalam keadaan tak boleh memilih, tubihul mahzurah, memberi halal apa yang haram sebelumnya. Boleh tengok. Kenapa? Dia nak potong. Kalau tak boleh tengok, siang budak-budak. Tok Mudin warak, tak mau tengok. Okey. Betul tak lagi? Ada abilicing ada. Tinggal telur tu betul. Faham? Nyanyi ke budak tu? Faham? Putus getah habis. Tengok supaya tak kena isi, tak kena ni, tak kena kepala dan sebagainya. Tak. Tu maksudnya. Begitulah doktor. Kita pergi saja-saja pegang haram. Kena bakar sarung tangan. Nak tengok. Faham? Tiba-tiba ada kawasan ni tak boleh bakar sarung tangan, tak rasa nadi dia. Buang sarung tangan, dimaafkan kerana merawat. Siapa suruh rawat? Nabi suruh. Nabi kata kerana tadawau. Berobatlah kalau sakit. Soalan seterusnya. Saya mempunyai rakan yang bukan beragama Islam mati. Apakah hukum jika saya beri duit sumbangan kepada keluarga atas kematian itu? Bagus soalan. Jarang orang tanya gini. Dia kata jiran dia orang kafir mati. Pok dia mati. Dia pun pergi nawak tengok sebelah jiran dia. Dia tak. Dia pun berilah duit kepada hak hidup. Tak. Boleh buat minum air. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Tapi kalau orang beriman, hukumnya sunat. Yang tak boleh beri kepada orang kafir perkara yang berkait dengan maksiat. Batu orang kafir kutip derma, boleh tak orang Islam sumbangan? Boleh. Apa syaratnya? Dia kutip derma bukan nak buat dosa. Kalau nak buat dosa, tak boleh derma. Contoh nak buat dosa, derma tu nak bina kuil. Itu benda dosa, tak boleh derma. Derma tu kumpul nak buat gereja baru, tak boleh derma. Itu semua benda dosa. Tapi derma kerana dia ada anak yatim Kristian, dia buat pertubuhan anak yatim Kristian, hukumnya harus menderma. Faham lagi? Jadi kita pergi rumah orang kafir yang mati, tewi puluh ya. Puluh ya tu bukan untuk mayat, untuk anak-anak yang masih hidup. Sebab tu boleh ucap takziah kepada orang kafir. Faham? Cuma kita kena belajar. Kalau yang mati tu orang Islam, takziah ni berbunyi begini. Ghafarallahu limayyitika. Semoga Allah mengampunkan ayah awak. Tu takziah kita. Tapi kalau yang kafir, yang mati tu kafir, tak boleh takziah gitu. Nampak? Soalan seterusnya. Sebelum kita meneruskan soalan, dilancarkan pungutan kutipan derma untuk tabung kebajikan bersama Mudungun, juga untuk pengurusan surah Haji Muhammad kita. Kutipan derma tabung kebajikan bersama ini untuk membantu 370 orang dalam don surah sebelum tibanya Syawal nanti. Penerima terdiri daripada asnaf, fakir miskin dan ibu tunggal. Jumlah seluruhnya kita perlukan RM122,000 untuk bantuan kepada 370 orang
Tabung ada disediakan di tepi-tepi dan di belakang sana. Jadi pakat-pakat nanti beri sumbangan sikit dah. Untuk kita agihkan sumbangan tuan-tuan dan puan kepada 370 orang yang tidak bernasib baik tadi. Dah. Baik. Saya pergi bazar, lepas tu gerai itu jual makanan sedap. Tapi saja tukang jual seksi sangat. Guana saya nak buat, nak beli kat lain tak jadi, situ je jadi sedap. Nakal gokmu. Hukum membeli dengan orang yang menjual. Baik. Penjual ini tidak disyaratkan Islam. Apatah lagi kalau Islam seksi, lagilah sah. Orang kafir jual, orang Islam boleh beli. Cuma kalau ada benda yang sama dijual oleh orang Islam, afdal beli dengan orang Islam. Faham lagi? Tidak salah beli dengan orang kafir. Okey? Kemudian pula orang Islam, dua-dua Islam. Satunya orang soleh yang semayang tak tinggal. Satu lagi kaki 6 ekor yang jenis tak semayang. Dua-dua kedai sah kita beli. Tapi afdal kita berurus niaga dengan yang takut kepada Allah. Afdal. Okey? Kemudian penjual seksi. Warna kira. Kalau tidak ada pilihan, kita dibenarkan membeli. Tetapi ada satu ayat Quran pesan. Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakan, sampaikan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka mengalihkan mata mereka daripada melihat yang haram. Jadi mu nak beli, dah boleh tengok dia. Kalau gitu, silakan. Kalau mu tak mau susah, mu beli kat lain lah. Biar tak sedap pun, kerana warak. Menjaga daripada mata. Faham? Tapi mu nak beli juga situ, ingat satu ayat Quran. Yaghudduna min absarihim, palingkan pandangan. Beri sumbangan. Beri sumbangan. Sambil-sambil kita dengar, sambil-sambil kita beri sumbangan derma. Kita berhenti 7.19. Okey? Seminit lagi nak buka, terus kita berhenti. Dan makan kurma ramai-ramai. Lepas tu semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, makan khema pula ke nasi pula? Khema pula gocohnya. Lagi. Tak beramah. Pernah Facebook esok. Dah lepas makan khema, makan nasi lah pula. Jadi kita semayang awal sikit. Pakat-pakat beri sumbangan. Baik, kalau tak ada arah, hak jual itu pakai seksi, tak kira dah kuih buka puasa ke, kedai hardware ke, kedai apa benda ni, benda jual kad kredit telefon ke, tak ada arah, kena beli juga. Yaghudduna min absarihim, palingkan pandangan. Kerana mu tengok berdosa. Sebab itulah suruh tutup aurat. Perempuan yang tak tutup aurat ini, orang jadi tengok ke dia. Orang akan tengok ke dia. Nak laki-laki puang tengok dah. Orang puang pakai tudung, pakai jibat, pakai apa, pakai baju kurung, pakai jubah. Dah ada puang lain seksi. Dia tengok. Dia tengok kok. Wah, tubik dua mana ni. Mari ke Bukit Tembuk ni. Pelik-pelik kat ni. Dah, kau puang pun tengok. Dah. Dah kalau laki-laki lebih lagi tengok. Dia bagi tengok orang puang. Dah. Baik. Apakah hukum perempuan yang pakai bagus tu? Kalau dalam hadis secara umum haram. Tak, dan perbuatan ini dosa. Nabi sebut simfani min ahli nar. Dua golongan ialah ahli neraka. Salah satunya Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Perempuan yang pakai tapi nampak aurat. Baju pakai dah, nampak juga aurat. Sama ada sebab terbelah atau terbuka sebahagian ataupun sebab ketat. Maka dia ini min ahli nar, member of the hell. Nampak tak? Dia geng ahli neraka. Na'udzubillah. Maknanya dia dijanjikan azab.
melainkan Allah ampunkan dia. Okey? Allahu Rabbi. Kenapa? Kerana laki-laki siapa sini kalau dia tengok seksi, dia paling tak kelain, cakap tangan. Aku nak tengok balas rana muka. Melainkan tengok semua. Nah, ini masalah kita. Jadi patutnya pihak berkuasa kena buat satu akta, walaupun tidak keras, sekurang-kurangnya ada hukuman, walaupun ringan, untuk beri kesedaran pada masyarakat. Nah, tidak dibenarkan penjual memakai pakaian menjolok mata. Apa jana jolok mata? Pakai ketat, mata jadi macam orang jolok, jadi luah habis mata-mata. Faham? Patut buat hukuman. Di Aceh saya pernah tengok satu roadblock dibuat oleh polis Aceh, polis syariah. Orang puang yang pakai longgar dilepaskan, orang naik motor pakai seluar ketat ditahan. Di kaunseling di bawah pokok. Ada seorang ustazah daripada polis, kaunseling ni, khabar ini haram, ini haram, ini haram, dan didenda. Jumlah dendanya saya tanya lebih kurang RM7 kalau duit Malaysia. Tak tinggi, tapi ada rasa malu melakukan salah pada hukum syarak. Tak, itu cara dia. Jadi kononnya Terengganu ni buatlah RM50 contoh. Bayar situ juga. Cash kena bayar, tidak mungkin kena telefon orang mari bayar. Pasal apa? Pakai seluar ketat, punggung puing, kopek catok. Betul tak? Itu cara dia. Kita tak boleh nak buat semua. Hudud kita tak mampu. Parlimen tak setuju. Tapi apa yang kita mampu kita buat. La yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang kita tak mampu buat semua, jangan tak buat semua. Buat sikit. Biar ada kesedaran tentang pakaian mematuhi syarak. Betul tak? Kalau kita bini kiring suruh beli timun Cina, hot merah. Nak isi merah bang, tak mau isi kuning. Kita pun ingat dah. Tak, timun Cina sutir, timun Cina sutir, isi merah. Timun Cina sutir, isi merah. Siapa pergi bazar Ramadan, jual timun Cina, sabit, bapak timun duduk dalam baju. Faham tak? Bapak timun duduk dalam baju, 38 D-card. Kita tengok atas meja timun Cina. Bini kata timun Cina sutir. Tengoklah kata timun susu. Bawah timun Cina, timun susu, timun Cina. Timun susu, timun Cina. Timun susu 2 teh, mek. 2 teh terus bahang. Balik mengamuk bini. Aku kata timun Cina, bahang timun susu. Nah, ini masalah. Dosa boleh tukang tengok, paling banyak dosa hak tukang pakai baju ketat-ketat. Tak? Suami yang jimak siang hari 2 bulan puasa turut-turut. Kalau laki-laki zina dengan perempuan bukan isteri, sama macam kafarah suami, sama. Bahkan dia lebih dahsyat. Allahu Rabbi. Siang hari budak tu. Orang zina pun rasa tak buat siang hari. Niat parok benar ni. Orang zina ada pergi warak. Puan ajak buat siang hari, dia puasa tak baik. Dia buat malang. Mana warak dong tu ada lagi. Tapi ni bahang tengah puasa tu. Ojek ni. Dosa besar tu zina tu. Kalau jimak isteri tidaklah sampai dosa besar, tapi melakukan sesuatu yang haram pada syarak, dikenakan saman denda 2 bulan berturut-turut. Okey? Soalan seterusnya, macam mana nak solat dalam keadaan sakit kaki? Adakah sah solat dalam keadaan duduk atas katil berjuntai kaki, punggung duduk tidak sentuh atas bantal, dalam keadaan kaki tidak sentuh lantai kerana sakit yang dialami? Dengar baik-baik orang dengung. Kalau kita sakit, tak boleh nak buat satu benda saja, maka tinggal satu benda. Contoh mudah, kita tak boleh buat saja, iaitu berdiri. Okey? Maka wajib kena buat 12 lagi yang boleh. Sebab rukun sembahyang 13. Kalau tak mampu buat wajib buat 12. Tak mampu buat 2, wajib buat 11. Tak mampu buat 3 benda, wajib buat 10. Biar capur jadi 13 semua. Okey, contoh, kamu tak boleh nak diri, boleh sembahyang duduk. Duduk pula tak boleh duduk bawah, sakit kakinya kalau duduk bawah. Boleh duduk belunjuk? Boleh duduk belunjuk, sudah memadai. Faham? Dah bila duduk belunjuk, payah nak bangun rokok isyarat. Kerana ramai ni hak menambah-nambah pandai. Yang ni dalam TikTok banyak. Dia kata kalau kita semayang atas kursi, tak boleh tunduk gini sujud.
Kena bangun, rokok, rendah pada rokok. Nampak tak? Tak? Salah. Faham? Kerana apa dia kata? Kerana syarat sah sujud kena rendah dari rokok. Make way. Syarat rendah sujud dari rokok untuk orang sihat. Orang sakit tak syarat gitu. Faham? Nabi kata iza amartukum bisyai fa'tuhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat suatu perintah, membuat sekadar mu boleh saja. Faham? Sekadar mu jelah. Nak rokok atas kursi boleh, rokok berdiri pun boleh. Tapi kalau kita mampu rokok berdiri, sebaiknya kita bangun dan rokok begitu supaya keluar pada khilaf ulama. Dan nak sujud, tak boleh turun sujud bawah, sakit. Sujud atas kursi boleh. Tak payah rokok rendah bawah pada tu. Kerana orang sakit sudah dilonggarkan hukum. Orang sihat kalau rokok sujud tinggi pada rokok tidak sah. Faham? Ni orang sakit. Bila orang sakit, al-masyaqqah tajlibu taisir. Orang sakit diberi keringanan. Satu lagi, Imam Syafi'i kata, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu perintah itu bila sempit sangat dilonggarkan. Dia ni payah nak rokok macam biasa, dilonggarkan hukum. Rokok atas kerusi sudah memadai. Faham? Jadi mu duduk atas kursi, kaki juta gitu berayung, tak ada masalah. Selagi boleh tamak ninah, usahakan tamak ninah. Boleh turun rokok bawah tu, tak boleh dah. Tunduk paling sikit, tunduk tanda rokok, tunduk paling banyak, tanda sujud sudah memadai. Akan terjadilah perlainan cara semayang yang berbeza-beza kerana sakit yang berbeza. Semuanya sah belaka kerana kaedah orang sakit diberi longgar hukum. Soalan seterusnya, boleh tak pekerja offshore solat jamak takdim di platform sebelum turun bot yang mengambil masa 5-6 jam perjalanan, jarak 100 hingga 250 kilo? Jika boleh, adakah jamak saja atau jamak qasar? Baik. Kalau kita duduk di satu tempat 4 hari, kita dikira mukim. Kalau kita duduk di offshore 3 hari, maka boleh jamak ketika nak balik. Faham lagi? Nak, kita pergi di offshore. Okay, kita di sepanjang Vietnam, 200 km dari Patah Terengganu. Lama mana nak pergi di pelantar minyak? Nak duduk 3 hari. Apa? Ada nak pergi sebih bab 2 hotel contoh. Kita kerja sebih bab. Faham? Okay, nak duduk 3 hari. Kita perjalanan itu musafir. Boleh jamak qasar dalam takbut. Sampai di pelantar minyak dipanggil musafir yang singgah di satu tempat. Boleh jamak qasar siang malam atas pelantar. Apa? Kerana mu nak singgah 3 hari atau kurang, masih bernama mukim. Masih bernama musafir yang singgah. Tapi kalau kita dari sini memang niat nak duduk di pelantar 2 minggu. Faham? Maka kita dikira 4 hari ke atas dah. Sampai saja di pelantar, hilang nama musafir, kena solat macam biasa. Faham lagi? Di kaedah lama mana mu duduk di pelantar. Soalan seterusnya, kita janji dah dengan belah perempuan nak bagi hantaran kahwin jumlah sekian. Kemudian boleh tak kalau kita minta kurang? Sebab permulaan itu sudah berjanji. Minta kurang hantaran atas bersebab. Jadi ada hukum tak sebab saya tak tunai janji itu? Adakah dibolehkan dalam Islam tawar-menawar? Doakan saya Ustaz, nak kahwin tahun ini. Baik. Dia kata dia berjanji dah dengan pengantin perempuan nak beri hantaran RM10,000. Bukit Catok ni berapa ya hantaran? Kalau awak tak pas SPN. Berapa? RM10,000 kau tak ni tau. Awak tak pas SPN pun tak. RM10,000. Baik. Dia pun setujulah RM10,000 hantaran. Kemudian berasa berat RM10,000. Okey? Dia pun nak pergi minta kurang. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Faham? Yang mu janji RM10,000 itu tak apa, mu minta kurang. Kita janji dah nak beli RM1,000 harga basikal ni. Kita berasa berat pula, kita tak beli lagi. Faham? Kita pergi tawar lagi. Boleh. Tapi sekadar mana yang kamu bersetuju antara kedua belah pihak, hak tu namanya perjanjian. Okey?
Kalau sebelah, orang nak panggil berjanji. Soalan seterusnya. Dulu saya tinggal puasa banyak sangat bertahun-tahun dok gati-gati. Sekarang saya bayar fidyah, cuma dok dah nak gati lagi sampai masuk puasa. Adakah saya kena bayar lagi fidyah? Jawabnya, kalau sengaja tak qada sedangkan kamu gagah, maka kena fidyah. Tapi kalau kamu tak sengaja lanjutkan qada sebab kamu dak rak, kamu dak sihat, tidak kena fidyah. Situ saja kaedah. Faham? Bapa dak qada, dak sihat, faham? Banyak sakit, maka tidak kena fidyah. Hutang qada saja ada. Bapa dak qada, malah lagi. Maka kena fidyah. Soalan seterusnya. Seorang makcik dia beri duit ke saya, dia suruh beli baju, tapi saya guna duit tu buat beli barang lain. Bila saya ada duit semula, saya ganti balik. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa. Apa? Guna duit orang. Benda hari surat, pinjam dulu duit surat 10,000, faham? Awak nikah anak, lain kali ganti. Orang tak tahu, hukumnya haram. Walaupun dia ganti. Faham? Kerana mengambil harta orang tanpa izin. Ingat baik, kalau orang wakil kita duit, jangan pandai-pandai belanja. Faham? Walaupun kita boleh ambil duit kita minggu depan, tak boleh. Pitih orang susah dulu. Soalan seterusnya. Apakah hukum tadarus waktu malam menggunakan pembesar suara di luar surau? Ada pendapat kata boleh, ada kata tak boleh. Setiap benda yang bukan syiar, maka tengok keperluan dan tengok mudarat. Kalau syiar, tak ada masalah. Faham? Contoh syiar, azan. Azan, tak apa kuat. Walaupun ada penduduk kampung, tak setuju. Faham? Kerana itu syiar agama Allah. Tapi kalau bukan syiar, contoh tadarus menggunakan speaker kuat. Nah, tadarus itu sunat, tapi tidak syiar dikuatkan. Kita guna speaker supaya kuat. Maka tengok, adakah perlu? Ya, perlu. Tengok satu lagi syarat. Mengganggu orang ke tak? Tidak mengganggu, boleh kuat. Jika mengganggu, ada budak kecil tidur nak pergi sekolah dan sebagainya, maka sedang-sedang sudah memadai. Pihak masjid pun selepas hajat, orang sekitar masjid pun boleh tidur. Okey, kena tengok keperluan. Jangan ikut suka kita, mentang-mentang kita sejik, ikut suka kita nak pasang. Tak boleh. Benda syiar saja yang tak perlu izin orang kampung ramai. Tapi kalau bukan syiar, tak tengoklah persetujuan orang ramai, kita ikut orang ramai. Kerana ad-dararu yuzalu. Kaedah kita tak boleh juga dalam beribadah memudaratkan orang lain. Kalau ada komplain, kita perlahankan sedikit. Soalan seterusnya. Bulan Ramadan ni apakah amalan yang paling utama? Paling utama, puasa. Nampak? Puasa. Nombor 2, solat tarawih. Kenapa? Kerana Nabi sebut man shoma ramadhana wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dan barang siapa yang melakukan solat sunat Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan ganjaran di sisi Allah, Allah ampun segala dosa yang lepas-lepas. Okey? Cuma kalau kita nak yang terbaik, apa yang kita amalkan selama ini, maka tiba Ramadan kita gandakan. Selama ini memang kita beri sedekah, bulan Ramadan kita lebihkan sedekah. Selama ini kita baca Quran malam-malam, bulan Ramadan kita baca lebih lagi. Selama ini kita iktikaf agak sejik, bulan Ramadan kita lebih lagi iktikaf. Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau ternampak aurat sedangkan bukan kita sengaja? Tak berdosa. Nampak? Dia bakal seluar dah nak kacing zik. Dah ingat nak kacing gaduh-gaduh gisu kan. Faham? Kau tengok warna tu, urung siok tu. Faham? Angry Bird duduk luar. Tidak sedar, bukan sengaja. Dia kacing atas je, zik tak kacing. Nak kawan dia tengok, kiu-kiu. Nampak?
Geribek tubik luar. Berasa dah sejuk-sejuk hidup surau. Rupanya tubik luar tidak berdosa. Faham? Sebab apa? Sebab benda yang tidak sengaja tidak ditulis dosa. Kita duduk berlalu belakang kereta orang nak pergi beli kuih petang, tengok comelnya. Nak patah, lawanya lauk. Faham? Orang depan beri gau langgar. Tak sengaja. Faham? Tak dosa. Tapi kadar mana pecah wajib ganti. Kalau kita sodok tu riba okey lah. Kalau Porsche pergi 15,000 ni bayar. Faham lagi? Masa kenal 15,000 sutil belah Porsche baru. Faham? Kalau riba okey lah, 18 riyal. Nah, itu tak dosa, tersalah, terlanggar. Faham? Tak dosa. Kita jalan-jalan pasar, terpijak periuk orang, kepek tak dosa, terpijak, tapi wajib ganti. Faham? Boleh ke makan lepas masuk waktu imsak? Bagus soalan ni. Kena dengan situasi kita sekarang. Bacaan selawat yang terawih yang betul guana tu ustaz. Dengar baik-baik. Waktu imsak ni maksudnya waktu kita berhenti makan. Dia ada dua, satu wajib, satu sunat berhenti, satu wajib berhenti. Bila sunat berhenti? Waktu imsak yang pertama. Biasanya 10 minit sebelum subuh. Lepas tu kita tengok dalam takwim, dalam jadual kalender dia akan tulis waktu subuh pukul 6, waktu imsak 5.50. Maknanya bila kita makan sahur sampai waktu imsak 5.50 dah subuh lagi, sunat berhenti. Faham? Sunat berhenti makan, sunat berhenti minum. Makna kalau kita baru makan, tiba-tiba waktu imsak sudah masuk, sunat kita cepatkan makan, sunat kita lajukan minum. Okey? Faham lagi? Tapi kalau waktu subuh sudah masuk, wajib berhenti makan, wajib berhenti minum. Sebab zaman Nabi waktu imsaknya tak kira dengan minit, dengan bacaan. Selalu sahabat dari riwayat hadis, Nabi makan sahur, dia akan berhenti sekejap sebelum subuh. Bukan rapat subuh. Nabi akan berhenti dulu, lama sikit, barulah subuh. Orang kita tanya sahabat, lama mana tu? Berhenti dulu baru subuh. Lama mana orang? Katanya sahabat, kalau kita baca Quran, lebih kurang 50 ayat. Jadi dia ni anggaranya 10 minit. Faham tak? Jadi ini ikut Nabi sebenarnya. Nabi tak makan serik sampai ke subuh baru berhenti. Nabi makan berhenti awal, lebih kurang 50 ayat, baru masuk tu subuh. 50 ayat itu diteh oleh ulama, lebih kurang 10 minit. Faham lagi? Itu waktu imsak. Soalan seterusnya sikit lagi. Lambat lagi. Jam saya pukul 7 5 minit, betul tak? Apakah maksud adil bagi suami berpoligami? Adakah cukup dengan adil pada jumlah hari di rumah isteri? Bagaimana pula adil segi melayani, memahami perasaan isteri? Adil di sini perkara yang manusia mampu buat saja. Iaitu kalau beri duit sebelah sana, kena beri duit sebelah sini. Atau makanan sebelah sana, kena atau makanan sebelah sini. Itu makna adil. Faham? Belah sini kita beri sedia rumah, belah sini sedia rumah. Itu makna adil, wajib adil. Adapun perasaan, tidak wajib adil. Kerana tidak ada manusia yang boleh sama perasaannya. Kita ada anak di rumah, mesti tak sama dah rasa kasih kita. Hak nombor 1, hak tengah dengan hak sulung. Faham? Hak degil dengar kata, lain perasaan kita. Hak selalu tolong mak dengan hak malas tolong, lain dah perasaan ibu bapa. Betul tak? Itu dimaafkan pada syarak. Faham? Dia kahwin bini tua, bini muda, perasaannya lebih suka pada bini muda, tidak salah. Yang tak boleh bila suka bini muda, tak pergi rumah bini tua, itu salah. Faham? Kerana pergi itulah wajib adil. Bukan sama banyak. Beri sini kain, bini muda pun beri kain. Tapi beri tak sama tak apa. Bini muda kita beri 4 meter buat baju kurung. Tiba-tiba bini muda kata, "Tak adil abang." Apa? "Awak beri ke bini tua 8 meter. Kenapa beri ke saya 4 meter?" "Awak kurung 50 kilo, 4 meter pun lebih dah, cukup dah.
Bini tua peha macam tiang sejik. Faham? Punggung macam karet laga. Faham? Takkan cukup 4 meter. 8 meter bah. Tu partner adil. Faham? Bukan sama banyak. Okey? Soalan seterusnya. Bayi saya tak makan nasi lagi. Dah nak bayar beras mana, Fitrah? Oh, bijak kok dia ni. Nampak tak? Dia buat cerdik dia. Makan bayar fitrah ialah apa yang kamu makan, bukan yang bayi kamu makan. Kerana bayi tak makan nasi. Kita makan hak 8 riyal, 8 riyal lah. Kita makan hak 200 riyal, 200 riyal lah. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak kita bayar wang fidyah puasa dengan cara masukkan dalam tabung masjid? Tak boleh. Hati-hati orang dengar. Allah sebut dalam Quran, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu diserah pada orang miskin. Jangan wi sejik. Jangan wi ke orang zakat, asnaf zakat. Beri ke mu'alah, tidak sah. Beri ke sabilillah, tidak sah. Beri kepada orang berhutang, tidak sah. Faham? Yang sah, ta'amu miskin. Makanan itu beri ke orang miskin. Fidyah miskin saja. Kalau zakat 8 golongan. Faham? Jangan salah faham kita. Okey? Beri ke sejik tak sah. Ayah saya mati. Dia suruh bayar fidyah dengan mak. Bagaimana saya nak bayar fidyah? Sedangkan ayah saya dok tinggal harta. Baik. Kalau orang tu mati, kena bayar fidyah ke tak? Tengok bila dia mati. Orang yang mati belum Syawal, makna mati bulan Ramadan, tidak kena zakat fitrah. Okey. Tapi kalau fidyah tetap berhutang. Contoh, mak kita mati, dia ada hutang puasa sehari tahun lepas, bukan tahun ni. Dia mati bulan puasa, faham? Atau dia mati lepas raya dan dok qada lagi. Wajib bayar jika ada tinggal harta. Kalau tidak ada tinggal harta, sunat anak-anak keluar duit kita. Bukan wajib, sunat. Okey? Apa pandangan agama supaya umat Islam kekal tenang tanpa mengambil tindakan sendiri? Isu kalimah Allah dihina. Kita bukan tenang maksudnya. Yang pertama, kena ingat, kita kena sentiasa cemburu jika Allah itu dipermainkan. Itu tanda iman kita. Faham? Orang yang mukmin, dia sakit hatinya. Dia cemburu bila Allah dan Rasul dan agama dipermainkan. Tak boleh kita tak ada rasa apa-apa. Itu tak ada kemanisan iman. Orang yang manis iman dia, sakit hati dia bila orang permainkan nama Tuhan dia. Nombor 1 kena ada waktu dulu. Jangan relax, tak ada apa-apa. Buat tenang, buat tenang. Tak boleh. Mesti rasa sakit hati. Sakit hati bila Allah itu dihina, tanda manisnya iman. Okey? Kemudian apakah tindakan kita? Orang yang ada kuasa, wajib menggunakan kuasa. Kerajaan ada kuasa tak? Ada. Falyughayyir biyadihi. Guna kuasa, ubah kejahatan yang berlaku sekarang. Wajib kena tangkap, kena denda, kena hukum yang sangat berat supaya tidak berani dilakukan lagi oleh orang yang lain. Wajib. Dia tak buat, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita ada kuasa, tak ada kuasa. Pabi lisani, gunakan lidah, gunakan tulisan dalam media sosial menentang perkara yang haram ini. Sebutkanlah agar semua manusia bersatu mempertahankan agama Allah. Tak boleh berdiam diri. Tapi kalau kamu suara pun tak ada, Facebook pun tak ada, nak bercakap pun tak pandai, nak tegur takut orang marah, dia ambil tindakan, fabi qalbi, benci di dalam hati. Jadi jawapannya kita kalau orang dhaif, wajib juga benci dalam hati penghinaan nama Allah yang berlaku di dalam negara kita. Kalau tak ada rasa apa langsung, tidak ada iman. Soalan yang terakhir, bolehkah kita pergi ke negara yang waktu puasanya pendek kerana tidak ingin puasa lama-lama? Ni cerdik juga ni. Dia nak pergi puasa pendek. Kalau dengung kena puasa lama 12 jam.
Jadi bulan puasa dia ada PT banyak. Dia pergi duduk di Norway. Norway puasa 6 jam saja. Separuh hari. Buka dah. Faham? Orang yang pergi ke negara itu bukan tujuan nak memendekkan ibadah, hukumnya dimaafkan syarak. Tak ada masalah. Tapi sengaja kita nak puasa sedikit, takut-takut dapat sedikit pahala. Atau tak dapat langsung. Faham? Batulah kita nak buat ibadah mesti dalam keadaan sangat gemar beribadah. Seronok sangat boleh puasa. Ni sengeleng nak cari negeri hok pendek puasa. Kalau boleh nak pergi ada negara hok puasa 5 minit je. Faham? Mana imsak pukul 6, 5 minit buka dah. Tapi tak ada negara tu. Faham? Jadi ingatlah kalau kita nak semayang nak cari mana? Cari hok lapang lah. Berapa cari hok lapang? Pendek Kita dak berakhir ibadat lama-lama. Takut-takut dak boleh pahala. Faham? Tapi kerana kita di masjid, kita memang dibuat lapang, tak ada masalah kita semayang lapang. Faham? Dalam keadaan kita gemar, khusyuk di dalam hati. Tapi sengeleng cari kalau boleh. Kalau boleh tu imam baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Biar sepatah gitu loh. Nak degah. Tak. Berapa dak terbang pergi di Indonesia? Terawih dengan witir 23 rakaat, 7 minit siap dah. Mawa nyam 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 nyam. Assalamualaikum kita. Mawa nyam 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 nyam. Nampak? Agi dinu lah senang. Dak payah semayang sinilah. Tak usah proses sinilah. Nak sikit sok mau. Ada kepiti, nak banyak. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang sudah memberi sumbangan derma tadi dalam kutipan dan tong-tong derma. Pihak Surah Haji Wang Ahmad Bukit Catak dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Kita berdoa sikit. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, Rabbana taqabbal minna siyamana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis suara ucapan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Murabbi